Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, Ustaz harapkan semua sihat dan semangat untuk terus belajar. Hari ini kamu bersama Ustaz dalam mata pelajaran akidah. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Tajuk yang kamu akan belajar iaitu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga iaitu sifat hayat. Okey, pelajaran yang pertama kamu dah belajar iaitu sifat iradat. Pelajaran yang kedua iaitu sifat ilmun, dan pelajaran yang ketiga ini adalah sifat hayat. Dan kesemua itu adalah sifat siapa? Sifat wajib bagi Allah. Dan semua sekali sifat wajib bagi Allah ada berapa? Iaitu 20. Okey, 20 sifat wajib bagi Allah. Salah satunya adalah sifat hayat. Okey. Jadi hari ini apa yang kamu akan belajar, kita tengok. Okey, ini adalah subtopik pelajaran. Okey, maksudnya tajuk-tajuk kecil yang kamu belajar dalam bab ini. Okey, kita pergi yang pertama iaitu pengertian hayat. Okey, pengertian hayat ni kita dah belajar. Ustaz pun dah terangkan apa maksud hayat. Okey, hayat itu apa? Secara ringkas ni Ustaz terangkan hayat ini adalah Allah Maha hidup. Kehidupan Allah itu kekal abadi, tidak sama dengan kehidupan manusia ataupun makhluk ciptaannya. Okey, itu adalah hayat. Okey. Seterusnya dalil nakli dan dalil akli. Okey, dalil nakli dan dalil akli ni kamu dah belajar juga. Okey, dua tajuk ini, 1 dan 2 ini adalah kamu dah belajar. Okey, dalil nakli secara ringkasnya adalah daripada surah Al-Furqan ayat ke-58 yang Allah menyatakan bahawa Allah itu hidup dan tidak akan mati. Okey, dalil akli ni adalah dalil akal manusia, logik akal manusia. Okey, manusia cakap apa secara ringkasnya? Okey, kita kena wajib percaya bahawa Allah itu hidup. Okey, kalau Allah itu mati, maka sudah tentu alam ini akan binasa. Itu secara dalil akli manusia. Okey. Seterusnya hari ini Ustaz mulakan iaitu dengan tajuk kecil, subtopik iaitu hukum mempercayai Allah bersifat hayat. Okey, dan seterusnya Ustaz akan terangkan tentang perbezaan antara sifat hayat Allah dengan sifat hayat manusia. Okey, dua tajuk ini Ustaz akan terangkan selepas ini. Dan kemudian kesan mempercayai Allah bersifat hayat, akibat tidak mempercayai Allah bersifat hayat ini kemudian minggu hadapan kita Ustaz akan terangkan. Okey, hari ini kita mulakan pelajaran kita iaitu hukum mempercayai Allah bersifat hayat. Okey, apa hukum? Bila mana dia sebut hukum percaya, kita tentang Allah ni hukumnya mesti adalah wajib. Hukum mempercayai ataupun hukum beriman, jawapan dia adalah satu saja iaitu wajib. Okey, kita tengok baca. Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh lihat pada muka surat 27. Okey, kita baca wajib pada syarak bagi tiap-tiap orang yang mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat. Okey, apa hukum kita percaya kepada sifat hayat Allah adalah wajib. Setiap orang mukallaf ni adalah orang Islam yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Okey, maksudnya Allah telah memerintahkan kita supaya mempercayai atau beriman kepadanya. Okey, dan semua sifat-sifatnya kita kena percaya, dan hukum untuk kita percaya adalah wajib ke atas kita sebagai orang Islam. Okey, itu maksudnya. Okey, dan kita kena mengaku di dalam hati kita, itu makna iman. Ini makna iman, mengaku di dalam hati bahawa Allah itu adalah bersifat hayat ataupun Allah itu hidup. Okey, seterusnya mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mautu, iaitu mati. Okey, al-mautu ini adalah
kata lawan bagi hayatu. Al-hayatu lawan dia adalah al-mautu. Okey, al-mautu adalah sifat mustahil bagi Allah. Hayatu adalah sifat wajib bagi Allah. Lawan dia adalah al-mautu. Al-mautu adalah sifat mustahil bagi Allah. Apa maksud al-mautu? Iaitu mati. Mustahil Allah itu mati. Itu maksudnya. Okey, itu adalah hukum percaya kepada sifat hayat. Okey, seterusnya, kita masuk pada subtopik seterusnya, iaitu perbezaan antara sifat hayat Allah dengan sifat hayat manusia. Okey, hayat Allah dengan hayat manusia ini sangat berbeza. Kehidupan Allah dengan kehidupan manusia ataupun makhluk ciptaan dia adalah sangat berbeza. Okey, apa perbezaannya? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, Allah ini hidup macam mana? Iaitu sedia ada dan abadi. Sedia ada ni maksudnya Allah itu sedia ada. Tidak ada permulaan. Allah ni tidak ada permulaan. Okey, permulaan tu maksudnya kelahiran. Allah tidak lahir seperti kita, seorang bayi bermula dari bayi. Tidak. Allah itu sedia ada. Okey, dan abadi. Abadi ni maksudnya apa? Okey, abadi ni maksudnya kekal selama-lamanya. Allah itu sedia ada dan kekal selama-lamanya. Okey, itu adalah kehidupan Allah. Nak dibandingkan dengan kehidupan manusia macam mana? Iaitu kehidupan manusia ni adalah bersifat baharu. Apa maksud baharu? Iaitu manusia pasti akan hancur dan pasti akan mati. Itu kehidupan manusia. Yang tadi beza dengan Allah. Allah itu kekal selama-lamanya dan manusia adalah akan mati. Itu adalah perbezaan yang pertama. Okey, perbezaan yang kedua iaitu tiada tempoh masa, yakni kekal. Okey, Allah ini kekal selama-lamanya, tidak ada tempoh masa, maksudnya tidak ada umur. Okey, Allah tidak berumur tidak seperti manusia. Okey, apa sifat hayat manusia? Beza dia adalah ada tempoh masa. Ada tempoh masa ni maksudnya manusia ni ada umur dia. Allah bagi kita umur untuk hidup, selepas tu kita akan mati. Okey, tapi Allah itu kekal. Okey, seterusnya perbezaan yang ketiga iaitu tidak bernyawa. Okey, sifat hayat Allah ini, kehidupan Allah, Allah hidup dengan tidak bernyawa. Allah hidup dengan tidak bernyawa. Beza dengan manusia dengan bernyawa. Kita hidup kita kena bernyawa. Kalau kita tak bernyawa, pasti kita akan mati, kan? Tapi Allah tidak. Allah tidak bernyawa, malah dia hidup juga. Itu bezanya sifat hayat Allah dengan manusia. Okey, seterusnya iaitu yang keempat, hayat Allah macam mana? Iaitu tidak bernafas. Okey, Allah tidak bernafas. Okey, beza dengan hayat manusia adalah bernafas. Okey, seterusnya perbezaan yang kelima iaitu hayat Allah tidak bertubuh badan. Allah tidak ada badan, tidak ada anggota badan. Okey, kehidupan manusia bezanya adalah bertubuh badan. Kita semua ada bertubuh badan, iaitu daripada kepala sehinggalah kaki. Okey, itu perbezaan yang kelima. Okey, yang keenam, Allah ini tidak makan dan minum. Dan bezanya manusia adalah makan dan minum. Allah memang tidak akan makan dan tidak akan minum. Sebab apa? Sebab itu adalah hayat Allah. Allah ini adalah tuan sekalian alam. Okey, memang Allah tidak makan dan tidak minum. Berbeza dengan manusia adalah makan dan minum. Untuk apa kita kena makan dan minum? Adalah untuk kita teruskan hidup. Itu beza je. Itu beza kehidupan Allah dan manusia. Dan satu lagi yang terakhir adalah tiada. Allah ini, kehidupan Allah, tiada siapa menghidupkan Allah. Tidak ada yang boleh menghidupkan Allah. Kerana apa? Allah yang berkuasa. Allah ini adalah Tuan sekalian alam ini. Dan nak dibandingkan kehidupan manusia ini adalah Allah yang menghidupkan manusia. Allah yang menghidupkan manusia, malah Allah mematikan juga manusia. Allah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia, tetapi tidak ada yang boleh menghidupkan Allah dan tidak ada yang mematikan Allah. Okey, itu adalah perbezaan hayat Allah dan hayat manusia. Okey, untuk hari ini itu sahaja bersama Ustaz. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.